Datuk Yang di-Pertua, daripada awal lagi saya menyebut bahawa peristihan darurat ialah untuk menyelamatkan Perdana Menteri. Bukan untuk menangani COVID. Ternyata hujah itu betul sekarang. Di mana sebelum darurat 6,000 paling tinggi sehari. Selepas darurat 17,000 sehari. Artinya peristihan darurat sia-sia. Yang untung Tan Sri Mahyudin kerana dia selamat lagi sampai sekarang. Memang bila beberapa orang di kalangan rakan mereka lompat atau tidak mengisytiharkan sokongan, maka cepat-cepat Perdana Menteri yang mengetuai kabinet menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk memohon darurat. Darurat ini darurat menyelamatkan Perdana Menteri, bukan menyelamatkan rakyat. Sebenarnya tak perlu darurat untuk kita hadapi masalah COVID ini. Kita ada NADMA, iaitu National Disaster Management Agency. Di situ boleh dikerahkan tentera, polis, APNM, bomba, tanpa perlu pengisytiharan darurat. Bila kita kata darurat untuk selamatkan Perdana Menteri, orang tak percaya. Hari ini darurat ditarik senyap-senyap. Sebab kalau diundi, saya berkeyakinan pihak kerajaan akan kalah. Sebab itu ditarik secara diam-diam. Inilah yang kita lihat apa yang berlaku sekarang ini. Kita lihat bila darurat diisytiharkan, melainkan kalau benar-benar perlu seperti selepas 13 Mei. Kita tahu itu amatlah penting. Bahkan darurat di Kelantan dahulu pun dipertikai. Sehingga menteri dalam kerajaan letak jawatan dan menjadi pembangkang. Datuk Asri Haji Muda dan rakan-rakannya. Darurat kali ini darurat yang langsung tidak perlu. Darurat hal keselamatan, hal kesihatan. Tapi seolah-olah Malaysia dilanda dengan satu bencana yang hebat. Sekarang, bila sudah melebihi 1 juta, dan kita boleh hadiahlah piala kepada Perdana Menteri, selepas darurat angka telah sampai 1 juta. Bukan kita gembira dengan angka ini. Hari-hari sahabat saya meninggal dunia. Ataupun berada dalam stage 4. Kami Ketua Pemuda Pakatan Harapan sekarang stage 4 di Melaka. Dan lain-lain lagi mereka sedang menderita. Yang Mohamad minta pakai mask walaupun tengah berbahas. Saya patuh Datuk. Datuk suruh apa pun saya patuh. Asalkan bagi masa panjang. Saya yang suruh. Tuan, dia ada niat dengan speaker tu. Abang Ahmad, bukan saya yang cakap. Ada orang kat bawah cakap. Cik Tanah, Mas Cik Tanah cakap. Kalau speaker ada niat, apa salahnya? Selamat pengantin baru. Bila diisytiharkan darurat dalam keadaan tidak penting, apa pandangan penganalisa ekonomi? Kalau pembangkang kata kerajaan ini kerajaan gagal, tak ada masalah. Pembangkang bila pun tak sokong kerajaan. Kalau pula kami mengintah dulu pembangkang kata kerajaan yang tak berjaya, tak apa. Tapi bila belum mengatakan kerajaan Malaysia sedang gagal dan menuju kegagalan, Menteri Keuangan kena jawab lah ini sebab beliau yang layak jawab. Yang tahu hal ekonomi. Bila berita ini tersebar di seluruh dunia, bagaimana sikap para pelabur terhadap Malaysia sekarang ini? Bila mereka melihat negara lain semakin pulih, walaupun di Amerika Syarikat kematian mereka lebih daripada 500,000 juta, dan tetapi setelah divaksinkan sekarang kematian peratusnya menurun. India satu ketika sampai 400,000 satu hari, sekarang di sekitar 40,000. 40,000 di India yang penduduk 1,4 bilion, jauh Malaysia lebih tinggi. Malaysia ni semua nak jadi Johan. COVID pun nak jadi Johan. Jadilah Johan dalam badminton, renang yang sedang berlangsung di Tokyo sekarang. COVID pun nak jadi Johan. Soalnya diulang perkara yang sama setiap hari. Misalnya kita lihat, kita tak faham MCO ini. Saya dengan isteri saya bukan takat makan sekali, tidur sekali.
Tapi bila pergi ke restoran, tak boleh duduk sekali. Pelik. Jadi MCO ini nak jaga siapa? Tak diberi taklimat kepada pihak polis dengan betul barangkali. Orang yang sedang memancing di tengah sawah, tak pakai mask, ditangkap dan didenda. Sedangkan banyak makhluk kayangan terlepas ataupun didenda dengan begitu rendah. Pesta makan durian berlaku di zaman MCO ini. Kalaulah orang kampung yang buat, bagaimana mereka nak melepasi ini semua? Sebab itulah kita lihat, dah kita ulang sebut itu betul, sehingga baginda yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu melihat politik disalahgunakan untuk menyelamatkan. Sekarang kita ada 2 Perdana Menteri. Di sini nama dia Mahyudin. Di bajunya Mahyudin. Kita ada 2 Perdana Menteri sekarang ini. Jadi kita lihat dalam keadaan ini, daripada pihak pemerintah atau pembangkang, dalam hal menghadapi penyakit ini, biarlah kita bersatu. Biarlah kita bincang secara yang betul bagaimana MCO nak dibuat. Singapura sekarang telah mengisytiharkan endemik. Artinya mereka hidup dalam suasana pandemik ini. Setelah divaksin, mereka boleh pergi ke kedai, mereka boleh pergi ke mana-mana. Hanyalah mengikut peraturan-peraturan yang disediakan. Kita di sini, Perdana Menteri kata setelah disuntik vaksin 2 kali, boleh pergi ke sana, kemari, ke sana, kemari. Bohong. Tak malu bercakap bohong setiap hari. Ini yang kita heran. Yang pentingnya karena saudara ahli parlimen di sana nak selamatkan Perdana Menteri, negara menjadi menderita. Apa perlu kita, kenapa kita tak boleh korbankan seorang untuk selamatkan Malaysia ini? Kita tak boleh berada dalam keadaan begini. Duk nafi dan kita, menteri-menteri kita bolehlah berjalan dengan mudah ke luar negara, terutama di Timur Tengah. Sebab di sana demokrasi pun tak berjalan. Tapi kalau ke negara Eropah, kita lihatlah laman-laman web menteri dibelasah, dihentam. Karena di sana mereka amat mementingkan demokrasi. Kita lihat di UK, Datuk Pengurusi, Datuk Speaker, bercium bukan salah, tak cium salah. Kalau bertemu lelaki perempuan dalam umur yang dewasa. Tapi Menteri Kesihatannya letak jawatan. Bukan salah bercium, salah kena langgar SOP. Sini cakaplah apa pun. Apa tu Spanish fly ke apa, tak ada masalah. Sebab di Malaysia ini bebas. Menteri-menteri ini seolah-olah maksum. Mereka boleh buat apa saja dan rakyat melihat, rakyat menderita. Rakyat sekarang sudah hilang ingatan pada. Sudah membunuh diri, bukan main-main. Mana ada zaman saya membesar dulu dengar orang Melayu bunuh diri. Itu Menteri Agama. Sekarang orang Melayu, orang Islam dah mula bunuh diri. Bahkan mengatasi kaum yang lain. Ini bermakna suasana dah cukup panik. Tapi kita di sini datang minta kuasa, datang minta tambahan, buat darurat, sedangkan darurat membawa kegagalan. Kalau tidak, saya kata tadi, raja-raja tidak mengambil sikap yang sebegini rupa. Kita tidak mau sampai bila-bila pun yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu campur dalam hal ehwal urusan parlimen. Tetapi mereka terpaksa campur kali ini karena ada Perdana Menteri yang ketegak dan degil, tak mau berhenti walaupun tak cukup sokongan. Ya, kita boleh berbelanja berbilion, boleh lulus berbilion ringgit lagi, tapi kalau keadaan sebegini rupa, kita nampak kita akan hadapi masalah lebih besar. Sebab itulah kita harap boleh buat perubahan. Memang kerajaan PH dulu dikatakan gagal, tak pandai mengentah, tak apa. Tunggu pilihan raya, hukum kerajaan PH, bukan curi di tengah jalan. Bila curi di tengah jalan, ini tidak ikut prosedur parliamentary demokrasi. Kerajaan yang ditegakkan tidak stabil sampai bila-bila. Ya, boleh main sekarang sampai pilihan raya akan datang 2023. Saya yakin kerajaan ini tidak akan stabil. Karena diambil secara Sheraton move
ataupun langkah syaitan. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Jempol.